Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Sekarang tibalah giliran saya pula. Saya, Nur Aina Nazirah binti Amir Hamzah dari Sekolah Kebangsaan Pianggu, Kuala Lumpur, Pahang, akan mengupas tajuk mengenai jenis-jenis vaksin. Para penonton sekalian, sebelum kita mengetahui jenis-jenis vaksin, saya akan terangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan vaksin. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, vaksin bermaksud sediaan bakteria, virus yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik atau ditanam ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu. Manakala, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia pula, vaksin dihasilkan daripada sebahagian atau keseluruhan struktur bakteria yang dimatikan atau dilemahkan. Seterusnya, kita lihat kandungan vaksin. Yang pertama, bahan aktif yang dipanggil antigen. Kedua, komponen tambahan seperti pengawet, penstabil, adjuvant dan beberapa komponen lain. Dan yang terakhir sekali, tidak mengandungi bahan yang boleh membahayakan tubuh badan. Tahukah para penonton bagaimanakah proses penghasilan vaksin? Jom saya terangkan prosesnya. Perkara yang paling penting sekali adalah dalam persekitaran bebas kuman ataupun dipanggil aseptik. Proses penghasilan berbeza mengikut jenis vaksin. Ianya melibatkan 4 langkah utama, iaitu langkah pertama, pembiakan. Pembiakan organisma hidup yang digunakan dalam vaksin. Langkah kedua, pengasingan. Pengasingan organisma hidup daripada sel atau media pertumbuhan yang digunakan semasa langkah pembiakan. Langkah ketiga, penyulingan. Mengeluarkan semua bahan yang mungkin melekat pada organisma yang dikutuk atau memisahkan bahagian khusus daripada organisma untuk digunakan dalam vaksin. Dan yang terakhir sekali, langkah keempat, iaitu formulasi. Melibatkan percampuran bahan yang telah ditulinkan ke dalam larutan sehingga ia mencapai kepekatan yang sesuai. Proses ini juga merangkumi penambahan seperti pengawet, pelarut, adjuvant dan ejen penstabil. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis vaksin. Terdapat 7 jenis vaksin, iaitu mRNA, vector, inactivate atau dengar aktif, virus-like particle, singkatannya ialah VLP, DNA vaksin, live attenuated atau virus yang telah dilemahkan, dan yang terakhir sekali, vaksin virus subunit. Untuk pengetahuan semua, setakat hari ini hanya 3 jenis vaksin sahaja yang digunakan oleh pihak KKM. Nak tahu vaksin jenis apa? Ayuh saya terangkan. Yang pertama, Pfizer Comirnaty BNT 162B2 merupakan jenis vaksin yang dihasilkan melalui teknologi mRNA, di mana ianya mengandungi jujukan genetik mRNA virus COVID-19 yang dibawa oleh zarah lipid bersaiz nano. Virus mRNA vaksin mampu merangsang sistem pertahanan badan untuk melawan jangkitan virus COVID-19. Yang kedua, AstraZeneca AZD1222 iaitu vaksin jenis vektor. Vaksin yang mengandungi virus yang telah diubah suai dan selamat. Ia akan bertindak sebagai pembawa sebahagian bahan genetik virus COVID-19. Vaksin vektor mampu merangsang sistem pertahanan badan untuk melawan jangkitan virus COVID-19. Sinovac merupakan vaksin jenis inactivate, iaitu vaksin yang mengandungi keseluruhan atau sebahagian virus COVID-19 yang telah dinyah aktif. Vaksin ini mampu merangsang sistem pertahanan badan untuk melawan jangkitan virus COVID-19. Para penonton semua, jom kita lihat kandungan bagi setiap vaksin. Vaksin Pfizer mengandungi jujukan mRNA yang dimasukkan ke dalam sel individu bagi menghasilkan protein virus yang spesifik. Vaksin AstraZeneca pula mengandungi virus yang telah diubah suai untuk menyampaikan kod genetik antigen. Ia menghasilkan protein sasaran oleh sel manusia. Dan yang terakhir sekali, vaksin Sinovac mengandungi virus yang dimatikan menggunakan suhu yang tinggi, bahan kimia atau radiasi. Namun begitu, janganlah pula para penonton merasa was-was dan takut pula ya, kerana ianya telah diuji dan mendapat kelulusan WHO. Seterusnya, kita akan lihat negara, syarikat pengeluaran dan tahap keberkesanannya setelah kita ketahui jenis dan kandungannya.
Pfizer-BioNTech merupakan sebuah syarikat farmasutikal Amerika Syarikat yang beribu pejabat di Bandaraya New York dengan ibu pejabat penyelidikannya terletak di Groton, Connecticut. Ianya merupakan salah satu syarikat farmasutikal terbesar di dunia. Tahap keberkesanan vaksin ini ialah berada di tahap 95. AstraZeneca ialah syarikat farmasutikal dan biopharmaceutical multinational Anglo Sweden. Pada tahun 2013, ia memindahkan ibu pejabatnya ke Cambridge, United Kingdom. Tahap keberkesanan ialah 62 sehingga 90%. Sinovac Biotech Limited ialah sebuah syarikat biofarmasi yang berfokus pada penyelidikan, pembangunan, pembuatan dan pengkomersialan vaksin-vaksin yang mencegah penyakit berjangkit manusia. Syarikat ini beribu pejabat di Beijing, China. Vaksin ini mempunyai tahap keberkesanan 50.4 sehingga 91.25%. Para penonton sekalian, sekarang kita akan lihat negara-negara yang menggunakan vaksin yang sama seperti Malaysia. Amerika Syarikat, Singapura, United Kingdom, Bahrain, Kanada, Meksiko, Switzerland dan Kesatuan Eropah menggunakan vaksin Pfizer. Vaksin AstraZeneca digunakan di United Kingdom, Afrika Selatan, Ukraine, Brazil, Kesatuan Eropah, Kanada dan India. Dan yang terakhir sekali, vaksin Sinovac digunakan di China, Indonesia, Turki, Chile, Hong Kong, Brazil dan Cambodia. Seterusnya, kita lihat kaedah pemberian vaksin. Pemberian vaksin Pfizer dan Sinovac adalah sama, iaitu disuntik ke dalam otot bahu selang tempoh masa dos pertama dan dos kedua ialah 21 hari. Manakala berbeza dengan vaksin AstraZeneca di mana suntikan dilakukan pada otot deltoid iaitu di lengan dan tempoh masa antara dos pertama dan dos kedua ialah 4 hingga 12 minggu. Bagi memastikan setiap individu mendapat dos yang sempurna, 2 dos perlu dilengkapkan mengikut selang masa yang telah dinyatakan. Selepas menerima vaksin, penerima vaksin perlu berada di ruang pemerhatian yang ditetapkan sekurang-kurangnya 15 minit. Maklumkan sekiranya mengalami tanda-tanda seperti kesukaran bernafas, pembengkakan muka, bibir dan tekak, denyutan jantung yang sangat cepat, ruam teruk, timbul di seluruh badan dan merasa pening dan lemah tubuh badan. Tahukah para penonton, terdapat 3 fasa dalam pemberian vaksin. Fasa pertama pada Februari hingga April 2021. Golongan yang mendapat vaksin ialah golongan barisan hadapan yang merangkumi petugas kesihatan, perkhidmatan penting dan pertahanan, bersasarkan 500,000 orang. Fasa kedua bermula April hingga Ogos 2021, iaitu bagi daripada fasa 1 dan warga emas berumur 60 tahun ke atas serta golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan. Sasaran 9.4 juta orang. Dan sekarang kita telah masuk fasa ketiga, iaitu penduduk berumur 18 tahun ke atas dan keutamaan diberikan kepada penduduk yang berada di zon merah, kuning dan akhir sekali zon hijau. Sasaran 13.7 juta orang dan lebih. Oleh itu, jangan lupa daftar untuk penerimaan vaksin di MySejahtera. Berikut merupakan peta lokasi bagi pusat simpanan vaksin yang berjumlah 54 lokasi kesemuanya dan 605 lokasi pusat pemberian vaksin di seluruh Malaysia. Ini bertujuan bagi memastikan sasaran Malaysia 70% daripada keseluruhan populasi negara bagi pembentukan imuniti kelompok di bawah peran imunisasi kebangsaan bagi penyakit COVID-19 dapat dicapai. Sudah tentu semua penonton mengetahui kan, PM kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan seorang pertama yang mendapat vaksin, kemudian disusuli oleh Tan Sri Dr. Hisham Abdullah dan telah melengkapkan kedua-dua dos pada 17 Mac 2021. Inilah senarai sumber rujukan yang saya telah jadikan panduan untuk pembentangan pada hari ini. Saya telah membuat banyak rujukan di laman rasmi COVID-19 KKM. Di situ, pelbagai maklumat akan kita perolehi dari semasa ke semasa dan yang paling utama sekali adalah sahih dan terkini.
Jika para penonton ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari covid19.moh.gov.my. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Jeratut kerana telah memilih sekolah kami untuk menyertai program ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Penang, Puan Syamsiah binti Jamil. Juga jutaan terima kasih kepada guru pembimbing saya, Cikgu Rahayu binti Ramli kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan sokongan serta banyak membantu saya dalam menyiapkan pembentangan ini. Akhir sekali, tidak lupa jutaan ucapan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, terutama kepada ibu saya, Puan Jadilah binti Mahmud yang telah banyak mengajar serta membantu saya ketika mencari maklumat dan menyiapkan pembentangan ini. Saya akhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Al-Quran dibaca penuh tahsin, penuh berhati, pengelap jiwa. Daftarlah sebagai penerima vaksin agar kelompok imuniti dapat dibina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.